Di-Pertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Jempol yang menunjukkan keprihatinan beliau terhadap peluang pekerjaan dan juga revolusi industri 4.0. Tuan Yang Di-Pertua, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk meneroka bidang baru yang menjana pekerjaan dan kebanyakan usaha tersebut adalah seperti yang terkandung dalam Belanjawan 2021. Memandangkan YB Jempol menyebut kosong, jadi saya akan beri lebih penekanan kepada IR 4.0. Tuan Yang Di-Pertua, dasar industri 4.0 atau dinamakan sebagai Industry Forward yang telah dilancarkan oleh kerajaan bertujuan menggalakkan syarikat-syarikat tempatan, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk mengaplikasikan pendigitalan dan teknologi industri 4.0 di dalam proses pembuatan serta sistem pengurusan syarikat. Dan peralihan kepada industri 4.0 akan meningkatkan permintaan terhadap kumpulan sumber tenaga berkemahiran tinggi yang berteraskan teknologi industri 4.0 di mana ia akan mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ini seterusnya akan mengurangkan kebergantungan industri terhadap bidang pekerjaan berkemahiran rendah yang kebanyakannya terdiri daripada tenaga buruh asing. Di samping meningkatkan produktiviti, kecekapan kos, pengukuhan keupayaan inovasi dan pembangunan teknologi tempatan, dasar ini juga menyediakan kerangka ke arah menyediakan tenaga mahir bagi pekerjaan-pekerjaan yang diwujudkan. Dan dalam konteks ini, kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha melalui program dan inisiatif berikut. Pertama, penubuhan Jawatan Kuasa Teknikal Kerja Industry Forward ataupun TWGS telah ditubuhkan di bawah dasar tersebut yang diletakkan di bawah seliaan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melaksanakan inisiatif bagi memperkukuhkan tenaga mahir sedia ada dan menghasilkan bakat baru untuk masa hadapan. Dan sejak tahun 2019, MITI dengan kerjasama pelbagai kementerian telah berjaya melaksanakan program latihan Industri 4.0 yang memanfaatkan seramai 7,301 tenaga kerja dan tenaga pengajar dalam bidang Industri 4.0. Dan dua program khusus juga telah diperkenalkan untuk PKS iaitu Readiness Assessment RA dan Industry Forward Intervention Fund Dana Intervensi untuk membantu PKS dalam transformasi IR. Bagi tempoh 2019 hingga 2020, kerajaan telah memperuntukkan sejumlah 22 juta untuk melaksanakan program RA yang merangkumi latihan dan untuk penilai-penilai, program seranta dan lain-lain. Dan MITI juga telah mencapai sasaran dalam pelaksanaan program RA bagi tahun 2019 di mana sebanyak 508 syarikat PKS telah menyertai program ini. Manakala bagi tahun 2020, kerajaan mensasarkan 373 syarikat PKS dan setakat ini sebanyak 808 PKS telah dipilih menjalani program RA. Dan untuk dana intervensi sejumlah 35 juta telah diperuntukkan bagi tahun 2019 dan 2020. Dan akhir sekali Tuan Yang Di-Pertua, sehingga November 2020 tahun ini, sebanyak 138 permohonan dana intervensi telah diterima dan 63 syarikat PKS telah diluluskan dengan geran padanan tersebut. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Soalan tambahan sila Jempol. Terima kasih Speaker, terima kasih Timbalan Menteri yang jawab cukup lengkap. Cuma daripada hasil kajian oleh McKinsey Global Institute pada awal tahun lalu mendapati bahawa revolusi industri 4.0 menyebabkan sekitar 75 hingga 375 juta tenaga kerja di dunia akan digantikan oleh tenaga seperti robot, kecerdasan buatan menjelang 2030. Perkembangan revolusi industri 4.0 bukan sahaja mendorong kepada pertumbuhan ekonomi, mencipta profesional baru tetapi juga mempunyai kos lepas, pengganti dan pengecilan tenaga kerja. Berdasarkan rekod sistem insurans pekerja SIP bermula Januari sehingga 27 November tahun ini, seramai 99,906 orang telah hilang pekerjaan akibat penularan COVID-19. Soalan saya, apakah strategi kementerian untuk memastikan perkembangan revolusi industri 4.0 ini tidak mendatangkan kesan yang lebih buruk terhadap rakyat, negara dan tempoh krisis ini? Dan apakah penstabilan antara penggunaan teknologi dan tenaga sumber manusia dalam suatu industri boleh dilakukan bagi mengelakkan peningkatan kadar pengangguran
terus berlaku di masa hadapan. Terima kasih. Sila Timbalan Menteri, 1 minit. Ya, Tuan Yang Dipertua, sebenarnya revolusi industri 4.0 seperti yang saya terangkan dalam jawapan tadi, walaupun industri 4.0 ini kita nampak ialah penggunaan teknologi yang kita kata teknologi yang canggih dalam industri perkilangan, perkhidmatan dan lain-lain. Tetapi dia juga akan menciptakan kerja-kerja yang kita kata berkemahiran tinggi, di mana kita nampak hala tuju pembangunan negara kita pada masa depan dalam sektor perkilangan dan juga pembangunan industri, kita menuju ke hala mendapatkan pelaburan yang berteknologi tinggi dan juga kita harap pekerja-pekerja dalam bidang ini akan mempunyai pendapatan yang tinggi. Maka industri 4.0 ini dia memberi satu peluang kepada kita untuk kita kata melahirkan generasi pekerja yang baru yang boleh menggunakan, mengaplikasikan teknologi baru dalam sektor perkilangan dan perindustrian, dan dia sebenarnya akan menambah pekerjaan kepada rakyat tempatan kerana yang digantikan ialah industri ialah tenaga buruh dan kerja yang kita bergantung kepada tenaga buruh asing sekarang. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Timbalan Menteri.